All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nastim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita di segmen Creepy Outdoor sekali lagi. Dan kali ni Kama nak bawa kisah seram tentang penunggu wanita yang hamil. Kisah ni dikongsi oleh salah seorang subscriber Kama yang berasal dari Sabah. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni gelarkan nama dia Kifa, bukan nama sebenar. Masa tu. Kisah ni bermula masa Kifa darjah 3, guys. Masa tu ayah Kifa berkhidmat sebagai tentera laut lah dekat TLDM. Dan sebenarnya sejak Kifa umur 6 tahun, mak ayah dia memang dah perasan yang Kifa ni sebenarnya hijab mata dia terbuka. Dan kebolehan ni membuatkan Kifa berhadapan dengan beberapa pengalaman seram lah dalam hidup dia, dan salah satunya adalah ketika sekeluarga Kifa ni tinggal dekat dalam sebuah blok yang ada dekat dalam pangkalan tersebut. Masa mula-mula Kifa pindah kat sana kan, Kifa dapat satu aura yang agak pelik dekat blok tu. Macam ada something yang tertarik dengan Kifa. Mungkin dia tahu sesuatu tentang Kifa, yang Kifa ni hijab mata terbuka ke apa ke. Dan disebabkan waktu tu Kifa baru darjah 3, guys, 9 tahun, perasaan ingin tahu dengan benda mistik ni pun tak ada lagi waktu tu. Jadi Kifa pun buatlah macam biasa kan. Pada hari kejadian dia baru nak pindah tu, dia tolonglah kemas-kemas, tolong mak ayah dia kemas-kemas barang-barang, masukkan barang-barang dalam rumah. Sebab dia kan dari Sabah, lepas tu dia berpindah ke Perak sebab pangkalan tu TLDM dekat Perak. Ayah dia kerja tentera laut tu kan. So, masa hari pertama dengan hari kedua tu, semua aktiviti berjalan macam biasa. Diorang dah berkenal-kenalan dengan jiran, dah bertegur sapa dengan jiran. And Kifa pun dah start mula ada kawan-kawan untuk bermain kan. Kawan-kawan dekat area jiran rumah dia tu jugalah, yang umur lebih kurang macam dia juga lah. Rumah diorang ni ada dekat tingkat 8 daripada 10 tingkat. Kiranya tinggi jugalah tingkat dia tu. And Kifa terdengar lah, ada dengar-dengar daripada kawan-kawan dia dekat situ kan, yang tingkat 10 ni berhantu. Kononnya ada kes lah, kes macam perempuan bunuh diri dan sebagainya. Tapi Kifa anggap tu hanyalah rekaan semata-mata, macam dari kisah yang menyampai-nyampaikan daripada mulut orang ke mulut orang dan seterusnya. Kifa pernah lah orang kata apa, cakap besar dengan kawan-kawan dia kan. Kifa cakap, mana hantu tu? Korang kata dia ada. Mana? Meh, aku nak salam dengan dia. Tapi siapa sangka, disebabkan kata-kata tu, malam tu juga Kifa kena, guys. Malam tu Kifa tengah berjaga, dia berjaga semalaman tau. Lepas tu dia tengah tengok TV malam tu. Dia tengok cerita kartun lah kan. Lepas tu dia tengah sedap baring dekat sofa sambil tengok cerita kartun. Tiba-tiba Kifa terdengar ada satu suara bunyi perabot macam diheret tau. Selalunya orang kata kalau dengar bunyi perabot kena heret ni, selalunya ada gangguan jin lah dalam rumah tu. So Kifa just fikir ada jiran atas lah kan, jiran atas tengah kemar-kemar rumah dia ke. Tapi lama kelamaan, bunyi yang tadi hanyalah bunyi sofa diheret tu, tiba-tiba bergabung dengan bunyi almari kena heret, meja kena heret, kerusi kena heret, sampai terdengar sekali bunyi orang memasak dapur tau dekat rumah atas. So Kifa macam marah lah malam tu kan, dengan sikap jiran dia ke atas tu yang bising sangat malam-malam tu. So Kifa ingat, esok hari aku nak berdajal rumah atas ni. Dia fikir macam tu sekali, guys. Esok pula hari Sabtu. So keesokan harinya Kifa ni pergi naik tingkat 9. Dia nak tabur ranting-ranting kayu dekat depan rumah jiran dia ni. Tiba-tiba Kifa tengok sederet rumah tu tak ada selipar langsung. Seolah-olah macam rumah tu tak berpenghuni pun. Yang ada hanyalah sisa-sisa surat khabar yang digunakan untuk bungkus-bungkus barang-barang kat situ lah. So Kifa terus terfikir, kalau rumah ni kosong, bunyi apa yang aku dengar
malam tadi siapa pula yang buat bunyi tu? So itu kejadian pertama lah yang bagi Kifah benda tu cuba mengganggu kan. Setelah setahun setengah tinggal dekat blok tersebut, barulah Kifah tahu yang sebenarnya pernah berlaku sebuah tragedi yang menyeramkan dekat blok yang diorang tinggal tu. Dan mengikut cerita penghuni-penghuni dekat situ, rumah yang ada dekat tingkat 9, which is atas rumah Kifah ni, pernah didiami oleh seorang perempuan yang sedang mengandung. Dan ketika tu suami perempuan tu tengah pergi belayar. Perempuan tu pula nak pergi pasar, nak beli bahan dapur lah. Tapi waktu perempuan tu nak turun ke bawah naik lift, tiba-tiba lift tu rosak and tali lift tu terputus, menyebabkan wanita tersebut meninggal bersama dengan kandungan yang dibawa. Dalam keadaan yang mengerikan lah dia meninggal tu. Dan sejak tu Kifah mula diganggu hampir setiap malam sampai dah terbiasa lah. Dan disebabkan rumah Kifah ni paling dekat dengan lift, pernah jugalah sesekali lift Kifah ni terdengar suara macam orang menjerit, suara perempuan tau, suara perempuan menjerit dari arah lift tu macam minta pertolongan. Selain tu kakak sepupu Kifah ni pernah juga ternampak sosok kelibat wanita rambut panjang tengah bertinggi dekat pahadang macam depan pintu rumah tu lah, seolah-olah macam apa panggil beranda kan, seseolah macam wanita tersebut nak terjun ke bawah. Waktu tu pukul 10 malam. So setelah 3 tahun berada di Perak, dorang semua satu keluarga ni berpindah semula ke Sandakan Sabah. And di sinilah kat Sandakan Sabah ni lah ada lagi satu pengalaman seram, which is benda tu ajak bermain. Masa ni Kifah dengan keluarga dia dah menetap dekat Sandakan Sabah selama 2 tahun. And diorang tinggal dekat satu rumah taman lah. Rumah taman tu untuk perumahan tentera laut memang disediakan. So rumah taman ni terletak agak tersembunyi dan dikelilingi hutan. And hutan tu merupakan hutan simpan dekat Sandakan. Lepas tu rumah ni jenis bertingkat. Dia ada 4 tingkat dan keluarga Kifah ni tinggal di tingkat pertama. Gangguan yang Kifah ingatkan dah berakhir dekat Perak kan. Tapi rupa-rupanya semakin mengganas bila diorang menetap dekat Sandakan Sabah ni. Masa tu Kifah memang selalu berjaga malam tau. Dulu dia berjaga malam tengok cerita kartun, sekarang dia berjaga lewat malam sebab dia main handphone kan. Masa tu dia baru-baru lagi dapat handphone, so lamalah dia duk tengok-tengok handphone dia tu. Waktu tu Kifah berumur 12 tahun. Time ni lah dia mula buat research pasal alam mistik ni. Dan Kifah juga pernah search macam mana nak menangani benda mistik ni bila dia kena ganggu apa semua. So perasaan ingin tahu tu membuat-buat sehingga kan dia tak sedar yang dia kena ganggu dengan makhluk tu. Mula-mula gangguan yang Kifah terima hanyalah bunyi-bunyi perabot kan. Bunyi-bunyi perabot macam diheret dari rumah dekat atas. Kifah memang tak indahkan pun bunyi-bunyi tu sebab memang dah biasa waktu dia dekat rumah Perak, rumah lama dulu. Masa tu rumah atas diorang masih kosong tau, tak berpenghuni tingkat 2. Tiba-tiba satu malam benda tu macam mencabar Kifah tau. Dia dah start ganggu Kifah dengan bunyi-bunyi yang pelik seperti guli jatuh. Guli jatuh tu pula bunyi dia macam satu dia lepaskan guli tu. Kemudian ada suara budak menangis, bunyi sliding door macam sliding door tu diketuk-ketuk macam ada orang dari luar kan. So Kifah dah start rasa seram sejuk dah dengan gangguan-gangguan macam tu. Tiba-tiba waktu Kifah terdengar bunyi ketukan dekat sliding door tu, dia dapat bayangan ada seorang nenek yang tengah berdiri sambil berkata, "Cuk, nenek datang mau main. Sinilah." Suara macam suara orang tua tu agak orang kata pekat gila lah, suara macam orang tua kan. Dan lepas tu Kifah kena histeria. Dan mengikut apa yang diceritakan semula oleh ibu Kifah, waktu tu Kifah meronta-ronta sambil mulut dia terkumat kamit cakap bahasa pelik tau, macam bahasa kagum sungai. Kamu tak sure bahasa kagum sungai tu apa? Mungkin ada dekat kawasan-kawasan Sabah kot Okay, so ayah Kifah pun teruslah panggil ustaz yang ada dekat kawasan perumahan diorang kan, untuk minta bantuan lah, minta berubat. Lepas tu waktu ustaz tu datang, mak Kifah cakap lah tak tahu macam mana Kifah boleh
tekak dekat siling rumah tu sambil mulut tu macam terkumat-kamit baca mentera tu tau. Lepas tu dia macam menjerit, dia halau ustaz tu dalam bahasa sungai. Dan tak lama kemudian, kamu rasa bahasa sungai macam suku kaum dekat sana kot kan. So tak lama kemudian Kifah dapat disembuhkan oleh ustaz tersebut. And mengikut dari dialog ustaz tu dengan ustaz dengan makhluk yang ada dalam badan Kifah tu, makhluk tu datang daripada hutan simpan yang berhampiran dengan rumah diorang. And makhluk tu kata, jin tu kata yang dia nak bawa Kifah ni tinggal dengan diorang dalam hutan tu, dan dia nak kahwinkan Kifah dengan anak dia yang bernama Si Gayah. Sudah Si Gayah. Lepas ustaz tu bagilah tazkirah dekat makhluk tu kan, suruh dia balik ke tempat asal dia sebelum ustaz tu bakar dia hidup-hidup. Dan akhirnya makhluk tu dibakar oleh ustaz disebabkan jin tu sangat degil, dia tak nak bagi kerjasama. Dan sekarang diorang sekeluarga tinggal di Sempurna, Sabah. Dan alhamdulillah hijab Kifah tertutup oleh ustaz tu waktu dekat sandakan tu. Tapi Kifah still lagi sampai sekarang boleh merasai kehadiran benda tu lah. Sebenarnya gangguan ni masih berlaku sampai sekarang. Cuma Kifah dapat berkongsi kisah seram sampai sini je dulu. So itulah cerita daripada kisah orang yang hijab mata dia terbuka juga kan. Boleh tahan subscriber kamu ni. Seram. Tapi kamu suka, kamu sangat interested lah nak tahu kisah seram, pengalaman yang hijab mata terbuka ni macam mana. Sebab diorang lagi lah kan, kadang-kadang ada yang jenis tak minta pun benda tu, tapi nak buat macam mana, mungkin orang kata apa, anugerah dari Allah lah. Sebab tak semua orang dapat melihat makhluk-makhluk gaib tu. Kira kebesaran Allah lah kan, benda tu macam special lah orang yang dapat tengok kan. Kita pun sebagai umat Islam kena beriman dengan kewujudan benda tu, kewujudan makhluk gaib tu. Okay, so kamu rasa tu sajalah video untuk hari ni. Thank you kepada Kifah sebab sudi berkongsi cerita ni, and thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.